Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Debaran semakin memuncak. Penamaan calon akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini, 2 hari dari sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu artikel yang sangat hebat, boleh dikongsikan kepada semua. Kamu boleh komenkan daripada malaysiakini.com. Tajuknya 8 soalan spesifik. 8 soalan spesifik buat calon bakal Perdana Menteri. Wow. Apa soalan-soalannya ini? Untuk semua yang bakal menjadi Perdana Menteri ini. Lusa hari penamaan calon. Setelah setiap parti mengumumkan calon masing-masing, muncul 3 calon Perdana Menteri pada ketika ini. Di antara calon ini pada 20 Oktober 2022 ketika berucap di Temerloh, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mencadangkan debat secara terbuka calon Perdana Menteri dengan memberi tumpuan kepada soal dasar dan perancangan, bukan berbentuk tuduhan serta dakwaan. Itu dia. Pada 28 hari bulan Oktober lalu pula, Pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau bersedia dengan syarat tujuannya adalah untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan pemulihan negara, ekonomi dan pendidikan serta isu antarabangsa. Pada 25 dan 29 Oktober pula, Perdana Menteri sementara iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menolak dengan alasan debat bukan budaya politik kita dan tidak membawa sebarang manfaat selepas perdebatan itu selesai. Okey. Saya hairan, kata artikel itu, saya hairan ada pemimpin yang menolak debat. Kenapa tolak? Sedangkan debat ini juga adalah untuk berkempen. Sepatutnya jika ada wawasan, idea, prinsip, fakta, kebijaksanaan, falsafah dan nilai perjuangan yang baik, terima saja perlawanan debat ini, kata artikel tersebut. Adakah debat ini hasilnya akan buruk? Jika buruk, tidak ada negara demokrasi matang yang menganjurkannya antara calon presiden ataupun calon Perdana Menteri bagi negeri masing-masing setiap kali pilihan raya diadakan. Hujah sesetengah orang yang menolak debat dengan alasan debat bukan budaya politik kita, debat ini syok sendiri, debat ini seloka politik, debat adalah di parlimen bukan di televisyen, debat ini publicity untuk pilihan raya saja, debat bukan menaikkan nilai ringgit dan tidak boleh menyelesaikan masalah rakyat, katanya bagi saya adalah alasan lama yang tidak boleh dipakai lagi. Wow. Katanya lagi, memang debat bukan boleh menyelesaikan masalah rakyat, tetapi debat boleh merungkai kekalutan pandangan. Dan jangan lupa, debat boleh menghangatkan persaingan pilihan raya umum untuk menarik lebih ramai rakyat untuk keluar mengundi dan terlibat dalam PRU 15 ini. Katanya dalam tulisan itu lagi, jangan samakan dengan manifesto. Manifesto tidak bercakap, debat bercakap. Manifesto adalah janji parti. Kita bukan hendak menilai janji-janji politik parti, tetapi menilai kebolehan pemimpin menjawab dan melaksanakan manifesto ini, katanya. Jadi jika berceramah pula di sana, itu salah. Tiada soal jawab dari moderator dan juga soalan dari calon lawan. Paling membosankan lagi, ceramah ini tiada idea baru tanpa menawarkan arah tuju pemerintahan negara ini. Ceramahnya mengikut kisah lama, kesalahan lama, dan akhirnya bermain dengan isu kaum dan agama. Berikut adalah 8 soalan yang dia maksudkan. Jika diadakan debat, saya harap moderator boleh bertanyakan soalan ini kepada calon Perdana Menteri, biar jelas pendirian sebenar masing-masing. Nombor 1, apakah cukai barangan dan penghematan GST akan diperkenalkan semula bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST? Jika diperkenalkan semula, berapa peratus
Tuan-tuan dan puan-puan, itu soalan yang pertama. Soalan yang memang hangat dan pasti membawa kepada idea baru ataupun kepada jawapan yang perlu dijawab dengan teliti, dengan berhati-hati. Kalau dijawab salah, nanti buruk padanya. Nombor 2, bagaimana dengan harga minyak? Diapungkan, subsidi bersasar atau ditentukan mengikut harga pasaran? Itu pun memang soalan cepu mas juga, tuan-tuan dan puan-puan. Memang susah lah mau jawab. Seterusnya, nomor 3, bagaimana dengan pendidikan sekolah Cina dan sijil pendidikan bersepadu UEC? Nomor 4, pendirian tentang Maktab Rendah Sains Marai Marisim dan sekolah berasrama penuh. Tujuan asalnya adalah untuk membantu anak-anak orang miskin. Tetapi sekarang ia sudah dimonopoli oleh anak-anak orang berada. Ini betul-betul panas. Perlu MRSM untuk membantu orang-orang yang susah, yang ada anak-anak yang mempunyai tahap kecerdasan yang diperakui. Tapi sekarang, menurut soalan ini, kenapa sekarang orang-orang yang berada pula yang nampaknya seolah-olah telah memonopoli? Ini tidak tahu betul ke tidak, tapi itu soalannya lah. Okey, soalan seterusnya, bagaimana dengan dasar pekerja asing? Akan terus mengambil atau memperkasakan pekerja tempatan? Seterusnya, bagaimana dengan ringgit? Tambak atau ditentukan oleh pasaran? Bagaimana dengan royalti minyak untuk negeri-negeri pengeluar minyak? Ini pasti menarik untuk Sabah dan Sarawak. Sabah, Sarawak, lepas itu Kelantan, Terengganu, semua yang ada minyak. Apakah nombor 8? Apakah tindakan bagi mereformasi pasaran ekonomi negara supaya kembali mendapat kepercayaan pelabur? Ini memang betul-betul memerlukan seorang Perdana Menteri yang memang cekap dalam ekonomi, pandai membuat perancangan dan tahu melihat meramal masa depan. Itu adalah antara soalan spesifik. Belum lagi soalan umum berkaitan dengan dasar ekonomi untuk memajukan negara, mengatasi kemiskinan rakyat, dasar kesihatan, dasar luar, dasar keselamatan negara, teknologi hijau, perubahan iklim dan lainnya. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah 8 soalan spesifik yang menurut penulis artikel ini wajib disoalkan kepada semua calon-calon Perdana Menteri jika ada debat nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan artikel yang lengkap ini, sila layari malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia, selamat petang Malaysia, selamat malam Malaysia, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.